Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kidi Husin, bernombor matriks AA2716 dan hari ini saya sebagai Ketua Kumpulan 8 dan ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang peranan teknologi dalam perkembangan dunia pendidikan. Dalam slide ini terkandungnya pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, kepentingan kajian, kaedah kajian, perbincangan dan analisis dan juga kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizar Rais bin Zaihan. Nombor matriks ialah AA20999. Pendidikan abad ke-21 merupakan satu penanda aras dalam pendidikan negara. Pelbagai kemas kini, ilmu-ilmu serta bahan terbaru sangat banyak dan mudah diperoleh pada masa kini. Pada zaman kemajuan teknologi kini, pendidikan abad ke-21 sering menjadi sebutan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Lembaga Pendidikan. Dasar global langit terbuka di abad ini menjadikan Malaysia mengalami kemajuan yang drastis dalam bidang teknologi dan penyebaran maklumat. PAK21 bukan sekadar tertumpu pada prasarana tetapi penentu utama kejayaan. Keberkesanan pendidikan abad ke-21 ini bukan sekadar tertumpu pada prasarana dan struktur bilik darjah tetapi penentu utama kejayaan adalah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid dan bukan berpusatkan guru. Guru perlu menjadi pemudah cara kepada murid dalam sesuatu aktiviti di dalam kelas. Warga pendidik perlu mempersiapkan diri dengan kemahiran terkini dalam pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Kerana mereka adalah jentera pelaksana untuk segala dasar-dasar yang dirancang oleh kerajaan. PAK21 telah menjadi satu isu hangat dalam dunia pendidikan. Kini PAK21 telah menjadi satu isu yang hangat dalam dunia pendidikan kerana ia dilihat mampu memenuhi keperluan pendidikan pada masa kini, di samping membawa perubahan baru dalam dunia pendidikan. PAK21 dikatakan sebagai proses pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. Terdapat beberapa elemen yang diterapkan, iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Elemen-elemen ini juga disebut sebagai standard asas dalam PAK21. TMK membawa banyak perubahan dalam bidang pendidikan. Teknologi maklumat dan komunikasi TMK telah membawa banyak perubahan dalam bidang pendidikan. Pada peringkat awal pengembangan teknologi maklumat di negara kita sebelum ini, komputer hanya digunakan di bilik darjah untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Setelah daripada itu, komputer bertindak sebagai alat yang terjawab objektif pengajaran dan pembelajaran. Ia juga dikenali sebagai CBL, Computer Based Learning, CBT, Computer Based Learning, CAL, Computer Assisted Learning dan atau PBK, pembelajaran berbatangan komputer. Terdapat pelbagai kelebihan dan pendekatan yang lebih baik dalam teknologi multimedia iaitu TMM menjadikan perubahan besar dalam pendidikan abad ke-21 dalam kalangan pelajar. PAK21 merupakan satu bentuk transformasi. Sebagaimana yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, pembelajaran abad ke-21 merupakan satu bentuk transformasi dalam sistem pendidikan negara yang menuntut perubahan, terutamanya dari sudut penggunaan teknologi yang tidak asing lagi dalam kehidupan manusia pada era ini. Dengan adanya penggunaan teknologi, proses pengajaran dan pembelajaran berpotensi untuk dilakukan dengan lebih efektif dan mampu melayani minat pelajar dari pelbagai lapisan umur. Kemudian saya teruskan dengan pernyataan masalah. Krisis global akibat penularan COVID-19 bukan sahaja memberikan kesan yang buruk terhadap keadaan ekonomi negara, malah turut menyebabkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP di semua institusi pendidikan seperti sekolah dan kolej terganggu dan tertangguh. Antara cabaran yang berlaku terhadap pendidikan abad ke-21 ini adalah ketiadaan peranti ketika pembelajaran atas talian. Pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan yang amat dahsyat kepada semua orang, terutama golongan yang kurang berkemampuan. Sejak kerajaan isytiharkan penutupan sekolah dan pembelajaran dilakukan menerusi atas talian, ramai ibu bapa yang mula resah. Tidak semua ibu bapa berkemampuan membeli peranti untuk semua anak yang bersekolah. Oleh itu, anak-anak mereka perlu berkongsi peranti secara bergilir-gilir untuk menyertai kelas atas talian. Seterusnya, suasana yang kurang tenang juga adalah antara cabaran yang berlaku semasa pendidikan abad ke-21 ini. Keluarga yang memiliki rumah yang selesa pasti tidak akan merasai masalah ini. Lain pula bagi golongan yang tinggal di rumah yang sempit dan perlu berkongsi bilik bersama adik-beradik yang lain. Hal ini pasti menjadi antara cabaran pembelajaran atas talian buat mereka.
Tambah-tambah pelajar yang akan menduduki peperiksaan yang penting seperti SPM, PT3 dan sebagainya. Suasana riuh di rumah, ruang belajar yang tidak selesa akan menyebabkan mereka sukar untuk memberi tumpuan ketika sesi pembelajaran berjalan. Selain itu, para pendidik kurang menguasai kemahiran menggunakan perkhidmatan ICT, iaitu Information and Communication Technology. Kajian kementerian mendapati bahawa lebih kurang 80% guru menggunakan ICT kurang 1 jam seminggu dan hanya sepertiga murid menyatakan bahawa guru mereka menggunakan ICT secara tetap. Oleh itu, latihan perlu diberi kepada para pendidik untuk melengkapkan diri dengan menguasai kemahiran menggunakan perkhidmatan ICT. Terdapat 3 objektif yang ditetapkan untuk kajian ini. Yang pertama, mengkaji isu dan cabaran pendidikan abad ke-21 pasca COVID-19. Yang kedua, mengenal pasti penggunaan teknologi yang membantu sistem pendidikan di Malaysia. Yang ketiga adalah mencadangkan langkah penambahbaikan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Kepentingan kajian. Kajian dijalankan ini adalah penting bagi dijadikan sebagai panduan mengintegrasi teknologi semasa dan teori pendidikan bagi membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan dengan cara yang paling berkesan dan efisien. Teknologi membolehkan pemahaman suatu konsep menjadi lebih mudah dan berkesan dengan adanya pelbagai bahan dan cara menerangkan tentang sesuatu perkara. Contohnya, jika pelajar ingin tahu berkenaan komputer, terdapat e-book, laman web, animasi dan video yang boleh dicapai melalui internet yang menerangkan tentang komputer. Di samping itu, meluaskan penggunaan teknologi dalam pendidikan pada abad ke-21 ini amat penting agar jurang digital dapat dikurangkan. Contohnya, pada pelajar yang mempunyai latar belakang sosioekonomi yang berbeza, setengah pelajar tidak mampu untuk memiliki kemudahan seperti komputer dan akses internet di rumah. Oleh itu, dengan adanya institusi yang menyediakan kemudahan tersebut, membolehkan para pelajar yang kurang berkemampuan mempunyai peluang menggunakan teknologi tersebut. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan terhadap isu peranan teknologi dalam perkembangan dunia pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan di zaman moden ini amatlah penting terhadap institusi di Malaysia. Penggunaan teknologi yang luas memberikan kemudahan yang pelbagai kepada pengguna yang disasarkan kepada para pelajar serta pensyarah atau guru. Lebih lagi ketika pandemik yang berlaku di seluruh dunia pada masa ini amat memberi kesan terhadap pelajaran dan dari sektor pendidikan itu sendiri. Oleh itu, kajian ini merupakan salah satu cara untuk memberikan pencerahan atau perkembangan yang dapat membantu bukan sahaja masyarakat yang susah tetapi kepada seluruh anggota masyarakat, tidak kira umur, bangsa dan darjat. Sejak dahulu lagi, teknologi berkembang pesat di seluruh dunia. Teknologi memberikan banyak kelebihan dan kemudahan kepada kita. Antara kelebihan yang dapat dikemukakan ialah menyambung hubungan jarak jauh serta tiada batas masa, jarak dan tempat. Di samping itu, teknologi juga dapat diakses di mana jua yang mempunyai signal dan kelemahan. Teknologi kini ialah internet yang digunakan harus mempunyai signal di mana masih ada setengah kawasan yang masih tidak mempunyai pencawang yang memancarkan signal di setengah kawasan. Teknologi kini mempunyai pelbagai reka bentuk seperti telefon pintar, komputer dan komputer riba. Disebabkan kebanyakan kajian telah dijalankan menunjukkan hampir kesemua masyarakat Malaysia mempunyai telefon pintar yang dapat membantu dalam pendidikan mereka. Seterusnya, kajian ini dapat memberikan alternatif yang baru dan lebih moden dalam menuntut ilmu. Pelbagai cara melalui teknologi pembelajaran dapat dijalankan dan memberikan banyak pilihan kepada mahasiswa dan pelajar untuk menggunakannya. Cara-cara yang boleh dilakukan adalah membuat video pendek yang menerangkan subjek tertentu, membuat poster atau infografik yang menarik dan menyediakan e-majalah yang interaktif. Ini merupakan cara yang menarik dalam belajar dengan menggunakan teknologi. Pilihan-pilihan yang diberikan oleh teknologi dalam sektor pendidikan ini seharusnya dimanfaat secara optimum dan janganlah disia-siakan. Kajian ini juga penting kepada masyarakat untuk memberikan kesedaran bahawa setiap perkara mempunyai kebaikan. Teknologi dalam pendidikan merupakan perkara yang penting dapat membantu pembelajaran anak-anak. Masyarakat yang duduk di bawah tempurung kelapa haruslah mengambil tahu perkara sebegini dan janganlah ketinggalan kerana terdapat banyak manfaat daripada teknologi ini. Teknologi telah banyak menyumbang kepada dunia dalam pelbagai sektor dan ia amatlah memberi kesenangan kepada penggunanya dan semestinya setiap perkara mempunyai kelemahan. Oleh yang demikian, teknologi ini memainkan peranan penting yang membantu dalam kehidupan manusia dan lebih lagi dalam sektor pendidikan
negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Mohsin bin Abdullah, nombor matrik AA200891 daripada kumpulan 8 dan ingin membentangkan tentang kaedah kajian. Kajian yang dilakukan ini merupakan kajian perpustakaan, iaitu mencari dan mengumpul maklumat melalui jurnal, artikel dan internet seperti media massa. Ini kerana kajian seperti ini mempunyai maklumat yang lebih sahih dan lebih efektif. Maklumat yang diperoleh akan dikaji semula dan diolah untuk menghasilkan karya baru yang berkaitan kajian ini supaya matlamat dan kesimpulan dapat dihasilkan dengan sebaik mungkin. Dalam kajian ini, pengkaji perlu mencari bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan tajuk kajian. Berdasarkan tajuk kajian, penyelidikan ini memerlukan kepada bahan-bahan seperti fungsi teknologi kepada pendidikan, cara pembelajaran pada abad ke-21 dan lain-lain lagi. Jadi kesemua perkara-perkara ini perlu dicari oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat tentang kajian ini. Kaedah penyelidikan perpustakaan merupakan kaedah yang biasa digunakan oleh para pengkaji untuk mendapatkan data dan bukti kajiannya. Kaedah ini sering menjadi kaedah dominan dalam melakukan kajian sains sosial dan kajian ekonomi kerana maklumat yang diperoleh merupakan maklumat tepat dan boleh digunakan sebagai rujukan dalam sesuatu kajian ilmiah. Kaedah ini merupakan salah satu kaedah yang penting bagi mendapatkan maklumat atau kuasa ilmu bagi tugasan kajian ini. Pengkaji menggunakan kaedah ini bagi mendapatkan sebanyak mungkin dapatan atau maklumat yang relevan berkaitan dengan tajuk kajiannya. Proses untuk mendapatkan maklumat juga tertumpu pada pembacaan dan rujukan daripada buku-buku, jurnal-jurnal, majalah dan artikel-artikel tentang teknologi kepada proses pembelajaran di abad ke-21. Semua maklumat yang diperolehi akan digunakan pengkaji untuk menulis kajiannya. Pengkaji juga menggunakan kaedah perpustakaan dengan meneliti bahan-bahan bacaan dan kajian-kajian yang lepas berkaitan dengan penukaran kod. Pengkaji juga telah membuat rujukan dan penyelidikan di perpustakaan yang berdekatan. Pengkaji meneliti segala bahan mengenai tajuk yang dikaji oleh pengkaji. Seterusnya, bahan tersebut dijadikan sumber bacaan dan rujukan bagi membantu pengkaji dalam penghasilan penulisan ilmiah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Mukri bin Ahmad Awi, nombor matriks AA200633. Sekarang saya akan menerangkan mengenai perbincangan dan analisis. Antara manfaat yang paling besar yang boleh dilihat ialah peningkatan dari segi pencapaian para pelajar. Kebanyakan para pelajar berjaya mendapatkan grade di antara A atau B pada subjek yang tertentu. Salah satu penyebab peningkatan ini ialah kekerapan pelajar mengemukakan soalan kepada guru. Hal tersebut merupakan antara elemen dalam pembelajaran abad ke-21 yang sebelum ini jarang diterapkan dalam sesi pelajaran tahun-tahun sebelum, di mana kurangnya interaksi antara para pelajar dengan guru. Kaedah pembelajaran ini bukan sahaja telah meningkatkan grade para pelajar, malah pemikiran mereka juga didapati semakin ke hadapan. Hal ini kerana para pelajar dapat menerapkan pemikiran yang positif dalam pelajaran di mana hal tersebut telah membantu mereka dalam mencapai hasil yang baik tanpa mereka sedari. Melalui kaedah pembelajaran abad ke-21 ini, didapati bahawa terdapat banyak perubahan yang dilihat dalam kalangan para pelajar. Pelajar dilihat menjadi semakin aktif dan seronok ketika belajar kerana para guru berjaya menggunakan pendekatan yang lebih efisien kepada murid. Menciptakan suasana belajar yang lebih seronok dapat meningkatkan semangat para pelajar untuk belajar. Selain daripada hanya mengajar dan memberi kerja rumah kepada murid, para guru dapat mengadakan satu kuis atau permainan bersama para pelajar untuk memastikan para pelajar tidak bosan dan lesu ketika belajar. Pelibatan pelajar untuk mengajar juga merupakan salah satu kaedah pembelajaran abad ke-21 di mana murid dapat berkongsi ilmu dan pendapat mereka kepada rakan-rakan mereka. Setengah daripada para pelajar mendapati bahawa penjelasan daripada rakan sekelas mereka sendiri telah dapat membantu mereka untuk memahami sesuatu perkara atau subjek. Ada setengah pihak seringkali keliru dengan istilah pemikiran kritis dan kreatif. Ia merupakan dua istilah yang berbeza. Secara amnya, pemikiran kritis merujuk kepada keupayaan individu untuk membuat penilaian mengenai sesuatu perkara, termasuk kebaikan dan kelemahan.
Dari sudut pendidikan, pemikiran kritis berlaku apabila murid-murid mula meneroka pemikiran mereka untuk menilai idea-idea yang diterima secara rasional dan membuat pertimbangan mengenai idea tersebut melalui penggunaan alasan-alasan yang wajar. Seterusnya, guru juga boleh menerapkan elemen perbahasan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Bagi memulakan sesi PDP, guru perlu meminta murid untuk memberikan idea atau pandangan mengenai tajuk pembelajaran pada hari tersebut. Guru juga perlu memberi galakan kepada murid-murid lain untuk membahas idea tersebut supaya mereka dapat menjana pelbagai pandangan dan pengetahuan. Akhir sekali, terdapat murid yang tidak suka membuat tugasan secara berkumpulan disebabkan beberapa faktor. Setengah murid tidak selesa membuat perbincangan bersama rakan-rakan kerana ayahnya seringkali dipandang sepi oleh ahli kumpulannya, di samping hubungan antara ahli kumpulan yang tidak begitu mesra antara satu sama lain. Oleh itu, guru perlu menarik perhatian mereka supaya tugasan berkumpulan kelihatan lebih seronok pada pandangan mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Secara kesimpulannya, abad ke-21 baru saja sedekat berjalan, namun dalam dunia pendidikan telah berlaku perubahan yang melonjak dan bersifat mendasar pada tataran filsafat arah serta tujuannya. Hadirnya teknologi dalam dunia telah menghasilkan inovasi baru yang menunjang proses pembelajaran. Di abad ini, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi begitu sinonim. Kepentingan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi ini selaras dengan keperluan kemahiran abad ke-21 yang sememangnya penting untuk diaplikasikan dalam bidang pendidikan. Rupa dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan generasi abad ke-21 telah banyak diperkatakan dan banyak bahan-bahan penulisan yang mengulas mengenai pendidikan yang mampu memenuhi harapan dan keperluan pendidikan masa kini dan masa hadapan. Rata-rata pakar pendidikan bersetuju bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran perlu berubah sesuai dengan perkembangan teknologi cyber dan akses kepada internet yang semakin maju. Kehadiran Google Meet, Zoom, Google Classroom dan banyak lagi telah banyak membantu dalam pembelajaran sama ada pada guru maupun belajar walaupun dihadapi dengan situasi yang sukar dan datang secara tiba-tiba seperti pandemik COVID-19. Semua pihak yang terlibat secara langsung dengan dunia pendidikan perlu menjadi bahawa tiada ruang untuk tidak ikut sama dalam melaksanakan transformasi pendidikan. Malah perubahan dalam pendidikan perlu sentiasa seiring perkembangan zaman atau selangkah ke hadapan. Guru-guru perlu bersedia menerima perubahan dan dapat pula mengurus perubahan dengan cekap dan berkesan agar pembelajaran menjadi lebih segar dan memenuhi keperluan murid. Kesimpulannya, teknologi memainkan peranan penting terhadap pendidikan di seluruh dunia. Teknologi juga dapat membantu memudahkan sesi pembelajaran dan tidak dinafikan dapat membantu dari segala aspek yang ada. Kita sedia maklum bahawa teknologi yang sedia ada akan terus ditambah baik mengikut peredaran zaman oleh pihak pemaju. Namun begitu, setiap kelebihan mempunyai kekurangan juga. Saya berharap kajian ini dapat membantu masyarakat pada masa akan datang dan dapat memberikan manfaat. Sekian, terima kasih.